Ini bab sembahyang 2 hari raya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Pada ketika itu mereka mempunyai 2 hari. Yani ada 2 hari bagi mereka di mana mereka bermain, bersukaria pada kedua-dua hari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, hari apakah ini? 2 hari apakah ini? Mereka menceritakan, kami bersukaria, bermain pada 2 hari ini semasa jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menggantikan kepada kamu 2 hari ini dengan 2 hari yang terbaik, yaitu hari Adha dan hari Fitr. Sebab waktu keluar untuk untuk hari raya, maksudnya untuk bersembahyang hari raya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Yazid bin Khumair Al-Rahabi, dia berkata, Abdullah bin Busr pernah keluar kepada kami. Dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama dengan orang-orang lain pada hari raya Fitr ataupun hari raya Adha. Maka dia membantah, menegur kelewatan imam datang dengan katanya, sesungguhnya kami dahulu pada masa ini telah pun selesai. Dan itu ialah pada waktu tasbih, yakni bersembahyang pagi, bersembahyang duha. Ini bab keluar orang-orang perempuan pada hari raya, yakni untuk bersembahyang ataupun keluar ke tempat orang-orang yang bersembahyang hari raya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Muhammad, yakni Ibnu Sirin, bahawa Ummu Atiyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami supaya kami mengeluarkan perempuan-perempuan al-khudur yang berada di balik tabir pada hari raya. Maka ada orang bertanya, bagaimana dengan perempuan-perempuan yang berhaid? Nabi SAW bersabda, hendaklah mereka menghadiri tempat kebaikan dan tempat orang-orang Islam berdoa. Hendaklah mereka ada bersama-sama, jadi pada ketika doa orang-orang Islam itu. Qala, perawi berkata, yakni Muhammad, maka ada seorang perempuan bertanya, wahai Rasulullah, kalau seseorang perempuan itu tidak mempunyai pakaian, apa harus dibuatnya? Nabi SAW menjawab, hendaklah temannya ataupun kawannya memakaikan kepadanya sebahagian daripada kainnya, ataupun mana-mana kainnya, hendaklah kawannya ataupun temannya memakaikan kepadanya mana-mana pakaiannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ummi Atiyah cerita ini juga. Qala wa ya'tazilna al-huyyad. Di mana perawi dia ni, yani Muhammad bin Ubaid, dia berkata,
perempuan-perempuan yang berhaid hendaklah mengasingkan diri daripada yang berada di tempat yang lain daripada tempat orang-orang bersembahyang. Dalam riwayat ini dia tidak ada menyebutkan pakaian. Qala Muhammad bin Ubaid dengan sanadnya, dia berkata, wa haddatha Ayyub menceritakan riwayat yang diambilnya daripada Hafsah daripada seorang perempuan yang menceritakan kepadanya daripada seorang perempuan yang lain pula. Katanya, orang bertanya, wahai Rasulullah, fadzakara ma'na Musa fi thawb. Lalu perawi riwayat ini iaitu Muhammad bin Ubaid menyebutkan makna hadis. Makna hadis Musa berhubung dengan pakaian itu. Dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Hafsah binti Sirin daripada Ummi Atiyah, katanya, kami diperintahkan. Lalu perawi, kami diperintahkan bihadzal khabar, yakni dengan hadis inilah, dengan hadis ini kami diperintahkan bihadzal khabar. yakni perawi dia tu, yakni Nufaili, menceritakan hadis ini juga, yakni hadis yang telah tersebut sebelum pada ini. Qalat, dia kata, orang-orang perempuan, siapa kata ni? Ummu Atiyah kata, perempuan-perempuan yang berhaid hendaklah berada di belakang orang ramai dan mereka boleh bertakbir bersama orang ramai. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ismail bin Abdurrahman bin Atiyah daripada neneknya iaitu Ummi Atiyah, bahawa Rasulullah SAW apabila datang ke Madinah, baginda mengumpulkan perempuan-perempuan Ansar dalam sebuah rumah. Lalu baginda menghantarkan kepada kami, jadi kata Ummi Atiyah, Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab pun datang dan berada di pintu rumah itu. Lalu dia memberi salam kepada kami dan kami menjawab salamnya. Kami menjawab salamnya itu. Kemudian dia berkata, saya ini adalah utusan bagi utusan Allah, yakni utusan Rasulullah kepada kami. Dia menyuruh kami bil idain, pada 2 hari raya, supaya mengeluarkan, yakni daripada rumah, perempuan-perempuan yang berhaid dan anak-anak dara. Nabi SAW juga mengatakan, memerintahkan bahawa tidak ada Jumaat, yakni wajib ke atas kami, dan baginda melarang kami daripada mengikuti jenazah. Jenazah. Itu dia. Kita tengok semula. Bab sembahyang 2 hari raya. Di dalam satu nuskhah yang lain, ni kita baca saat ini ikut nuskhah ada ni, kita baca ni kitab ni. Tetapi tersebut di sini bahawa ada dalam nuskhah yang lain lagu lain. Maknanya sebelum pada bab ni ada satu bab lain, jadi sebagai sambungan kepada bab yang lalu, masih lagi berkenaan dengan
Jemaah lah, berkenaan dengan jemaah dulu. Bunyinya babul qu'ud bainal khutbatain, bab duduk di antara dua khutbah. Lepas tu dia orang hilas riwayat itu, iaitu Nabi SAW berkhutbah, dua khutbah. Dia duduk apabila naik ke atas mimbar sehingga selesai. Saya fikir, yang dikata perawi, dia berkata, ini Ibn Umar, yang ini selesai muazzin lah, muazzin bang. Bila selesai tu Nabi SAW bangun pula dan berkhutbah. Kemudian dia duduk pula, dia tidak bercakap, duduk pun tidak bercakap. Kemudian dia bangun pula berkhutbah. Intaha, habislah. Mana di bawah tajuk saat ni ada sah hadis. Dia kata demikian terdapat di dalam nuskhah yang bertulis tangan, dan satu lagi nuskhah cetakan lama, ada lagu tu. Tapi dia tak sebut lah tu sini, cuma dia dalam nota kaki bawah tu. Sebab hadis ni berulang, kata dia. Sudah ada dah dulu dalam babul julus idza sa'idal mimbar. Jadi imam duduk apabila naik ke atas mimbar. Hadis ni sudah ada dah sana. Jadi tidak perlu ada bab lain, tidak perlu. Maknanya cerita pasal Jumaat itu sudah habis dah. Dan bab ni tak perlu. Malam ni start dengan bab semaya 2 hari raya pula. Semaya 2 hari raya. Semaya 2 hari raya ini disyariatkan pada tahun, mengikut setengah ulamanya, pada tahun yang pertama hijrah. Mengikut ramai ulama, jumhur ulama, dia mengatakan pada tahun yang kedua hijrah. Semaya hari raya. Itu satu perkara. Perkara yang kedua ialah dari segi apa dinamakan Eid itu. Eid, hari raya. Eidain, 2 hari raya. Eid itu asalnya daripada aud. Aud itu maknanya kembali, berulang. Berulang. Daripada aud ditukarkan kepada Eid. Eid. Sebab apa? Sebab hari ini berulang pada tiap-tiap tahun. Satu, hari raya ni dia ada semua tiap-tiap tahun. Satu dari segi bapa nama dia gitu. Yang kedua, kerana berulang kesukaan, kegembiraan orang-orang Islam pada hari itu. Jadi pada tiap-tiap tahun berulanglah. Dua. Yang ketiga, pada hari itu berulang ibadat yang khusus dengan hari itu. Bila tiba hari itu ada. Kalau tak tiba hari itu tak ada. Semaya hari raya ni tak ada. Artinya bagi kita orang-orang Islam ni duduk menunggu-nunggu, mengharapkan kita dapat kembali semula kepada ibadat itu apabila tiba harinya. Dan ini berulang-ulang. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, dia ada unsur tafaul di situ. Tafaul, yang ini mengambil sempena baik. Dalam bahasa Arab ni dia ada benda-benda gitu. Sebab dia bahasa yang bertamadun kan. Sebab itulah Tuhan pilih sebagai bahasa Quran. Memang istimewa. Dia ada umpamanya di sini dia ada unsur tafaul. Tafaul itu apa makna? Dia sempena baik. Misalnya kita kata qafilah. Qafilah ni rombongan dalam perjalanan. Rombongan dalam perjalanan yang pergi ke mana-mana tempat itu, ramai-ramai, itu orang panggil qafilah. Qafilah itu daripada quful asalnya. Quful itu makna dia pulang balik.
Mana dia harapkan orang yang pergi ni, ramai-ramai ni, dapat balik pula, jumpa pula dengan kita. Itu maknanya. Sebab itu dipanggil qafilah. Qafilah yang kembali maksudnya, daripada quful. Quful tu makna kembali. Maknanya diharapkan, kita mengharapkan semoga orang-orang yang pergi ni balik mari pula, boleh jumpa semula. Dia ada makna-makna unsur doa tu dalam perkataan tu. Serupa juga out ini. Sebab zaman dulu kan orang pergi berjalan kan, macam-macam dalam perjalanan tu tidak aman. Hak tidak aman tu seperkara. Kemudian dalam perjalanan ni, dia kenderaan kau begitu gini boleh jadi berlaku kemalangan. Dan kerana jauh sangat, tak jumpa dah lah. Kalau mati, kira-kira tanah sana lah, bukan jauh. Kalau berjumpa pun jumpa mati lah. Hak nak jumpa hidup. Sebab itu dia sebut qafilah. Ini semacam doa secara tidak langsung. Begitu juga dengan out ini. Bila kita kata out, Eid, maknanya semoga berulang pula hari ini. Maknanya semacam doa tu. Dan kita dapat bertemu kembali. Dia ada makna tu. Itu yang kedua. Dari segi makna dia, apa? Eid itu orang panggil Eid. Dia daripada out. Lepas tu macam mana out itu jadi Eid? Hak tu kena bicara lain. Hak tu dalam ilmu sarah. Hak tu kita tidak perlulah. Yang ketiganya berkenaan dengan hukum semaya hari raya. Hukum semaya hari raya, apakah hukumnya? Ulama-ulama sebut di sini, dia petik daripada Al-Qari, Mulla Aliyul Qari. Dia pula ambil daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi kata, hiya 'inda Syafi'i wa jamaahiril ulama sunnatun muakkadatun. Di sisi Imam Syafi'i dan jumhur ulama adalah sunat muakkadah. Itu hukum. Abu Sa'id Al-Istakhri min Asy-Syafi'iyah, dia ni salah seorang tokoh dalam mazhab Syafi'i. Dia tidak kata semua ramai-ramai tu, tapi dia kata fardu kifayah. Maknanya ada khilaf lah dalam masalah hukum sembahyang hari raya. Fardu kifayah dengan arti kalau satu golongan ada buat dah, tak berdosa lah. Kalau tak buat seorang abuk dalam kampung tu, dosa. Tak buat ni maksudnya di tempat yang khusus, di tempat yang terbuka lah. Di tempat terbuka, bukan dalam rumah maksudnya. Buat di tempat yang terbuka. Abu Hanifah berkata wajib. Wajib. Dan wajib ini adalah wajib aini. Wajib aini. Supaya kurban juga. Supaya kurban juga bagi dia wajib. Kepada orang yang mampu wajib. Yang menunjukkan wajib itu ialah Nabi SAW. Kata dia, buat semua, tak aja yang tinggal. Semenjak diketahui sembahyang 2 hari raya ni disyariatkan. Kalau kita kata pada tahun yang pertama lah, mengikut pendapat setengah golongan itu. Kalau kita kata tahun yang kedua, semenjak tu tak ada tinggal Nabi SAW buat semua. Kalaulah benda ni tidak wajib, mestilah dia tidak buat semua. Mesti ada ketika tinggal. Ni tak ada tinggal, kata dia. Nabi SAW tak ada tinggal. Di antara hadisnya yang dipegang oleh mereka yang mengatakan wajib ini ialah hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hibban dan lain-lain lagi, iaitu hari raya yang mula-mula sekali Nabi SAW sembahyang ialah hari raya fitrah pada tahun yang kedua, pada tahun yang kedua hijrah. Itulah juga tahun di mana difardukan puasa bulan Ramadan pada bulan Sya'bannya.
pada bulan Syaban tu diisytiharkan, disyariatkan puasa bulan Ramadan. Bila lepas tu enggak puasalah tahun tu juga. Thumma dawama, kemudian Nabi SAW terus menerus melakukannya ila an tawaffahu Allah, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan baginda. Mana turun-menerus. Hadis ini menunjukkan turun-menerus lah. Lagi pegangan mereka, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Sembahyanglah kerana Tuhanmu. Sembahyang mana maksudnya ni? Sembahyang raya. Sebab apa dia sebut sekali wanhar, dan korbankanlah binatang kamu. Ini sembahyang raya. Jadi sembahyang ni serupa dengan kurban itulah juga. Bila kata perintah, maknanya wajib, kata mereka. Dan itulah di antara dalil-dalilnya bagi orang yang mengatakan fardu kifayah pula, sebab ia termasuk di dalam syiar Islam. Bila syiar Islam, dia kena buat secara terbuka di tempat yang semua orang boleh pergi, tak ada berasa teragak-agak untuk pergi. Misalnya di masjid, ataupun surau, ataupun musalla dan sebagainya, tempat yang orang boleh pergi. Itu termasuk dalam syiar Islam. Kalau tidak dibuat, jadi tak ada lah syiar itu. Bagi orang yang mengatakan ini sunat muakkadah sahaja, tidak sebagai wajib ataupun sebagai fardu kifayah, dia pegang dengan dalil-dalil yang lain lah. Dia pegang dengan dalil-dalil yang lain yang walaupun Nabi SAW ni tak tinggal, tidak bermakna wajib. Macam sunat rawatib tidak tinggal juga, bukan makna wajib. Tidak mestinya dia tidak tinggal itu makna wajib. Ada kalanya sunat muakkadah, hak dia tidak tinggal, seperti sembahyang rawatib dan lain-lain lagi. Itu kata mereka. Dan sifat, kalau kita kata ia diwajib ataupun fardu kifayah, sifat dia tu kalau kita tengok kepada sembahyang-sembahyang hak lain, hak wajib ni kan, dia ada pengumuman dalam bentuk azan dan iqamah. Ini tak ada. Bila tak ada tu, dia lebih serupa kepada hak sunat. Ini pandangan ulama lah. Masing-masing ulama tu ijtihad dia tukati benda ni setara mana. Bila perhati tu makna kalau kita kata sembahyang jemaah tak serupa dengan sembahyang lain-lain juga kan. Dekat juga nampak dengan sembahyang raya ni, ada khutbah ke apa tu. Tetapi sembahyang jemaah tu ada band kan, ada qamat, ada band, ada qamat, lain sifat dia. Adapun hak ni tidak, tidak ada. Selain daripada tu, mereka pegang dengan hadis A'rabi tu. Hak tanya tentang sembahyang, adakah hal alayya ghairuha, adakah wajib lagi hak lain lagi atas saya selain daripada sembahyang 5 waktu? Nabi SAW jawabkan, la illa an tatawwa, tidak ada kecuali kamu, kalau kamu buat sebagai sunat. Maknanya sembahyang ni selain 5 waktu tu tak ada dah. Adapun sembahyang jemaah tu dia hak 5 juga, masuk dalam hak 5 juga. Sebab dia tu sebab mengambil alih tempat zuhur. Jadi selain daripada hal tu, dalam hadis tadi disebutkan sunat. Bila dah kata sunat, hak ni pun sunat dah. Hak ni pun sunat dah. Hak masalah kita kata perintah, fasalli li rabbika wanhar. Perintah tu tidak semua menunjukkan wajib, menunjukkan fardu. Ada kalanya macam-macam. Perintah tu dia tidak semesti makna wajib selalu. Di sini oleh kerana ada qarinahnya, ada bukti-bukti sampingan tadi yang menunjukkan ia bukan wajib, maka kita kata tidak wajib. Kalau wajib, dia mestilah dia sebut dah ada lagi selain daripada hak 5 ni. Setahun tu 2 kali misalnya dia ada sebut sembahyang hari raya, tapi tak ada sebut mana-mana, tak ada sebut.
Kesimpulannya, ini termasuk dalam perkara khilaf. Sembahyang ni termasuk dalam perkara khilaf. Mana ada hak sampai kata wajib, dia tidak kata fardu. Kalau hak kata fardu pun fardu kifayah, bukan fardu ain. Bukan fardu ain. Itu berkenaan dengan sembahyang 2 hari raya. Lepas tu ceritanya Anas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah. Dalam keadaan orang-orang di Madinah tu, maklum ada 2 hari di mana mereka bersukaria dan bermain-main. Pada 2 hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya, apa hari apa ni 2 hari ni? Mereka pun kata, inilah hari semasa jahiliah kita, semasa sebelum Islam hari ni, kita duduk buat sama lah, sukaria sama. Maka Nabi SAW pun kata, sesungguhnya Allah telah tukar waktu. Dia tukar tukar dengan yang terbaik, dengan yang terbaik, dengan yang paling baik, yaitu hari Adha dan hari Fitr. Maknanya tukar. Hak sebelum pada tu tak boleh nak pakai dah, tak boleh nak pakai. Dalam riwayat yang lain ada disebutkan hak 2 hari hak sebelum Islam hari tu, puak-puak dia duduk raya tu, hari ke dia 2, iaitu hari Nairuz dan hari Maharajan orang panggil. Hari Nairuz dia asalnya Nauruz. Itu bahasa Parsi. Hari baru, hari baru. Itu dia. Apa ni? Hari mula-mula di awal tahun. Sepuluh orang ni lah tahun baru. Menyambut tahun baru. Tahun baru tu hari mula-mula tu lah. Hak tu. Lan ni ada dah buat hak tu lah. Hak ramai-ramai ada buat. Yang ni mengikut tahun Syamsiah. Tahun orang putih ni kita kata. Hak pakai ramai-ramai ni, hak tu hari Nauruz. Dan satu lagi hari Maharajan. Jadi ini kedua-dua ni terletak pada musim yang mereka fikir sesuai lah, musim yang paling baik. Musim yang paling baik. Yani selepas banjir, kalau kita kata selepas musim sejuk ke, dan hak tu musim bunga. Itu maksud dia di sini. Makna now tu maknanya baru, baru. Ruz itu makna hari, yani hari baru. Kita panggil tahun baru. Hari itu dirayakan. Apabila Nabi SAW hari, dia batalkan. Tak boleh. Kita nak raya tak satu kalu ni, tak boleh. Dia kata Allah SWT telah menggantikan hak 2 tu dengan hak terbaik. Sebab apa kita kata terbaik? Sebab dalam syarah hadis mana-mana pun dia kata khair di sini bukan af'al tafdil. Kalau af'al tafdil lebih baik. Lebih baik mana hak tu pun baik juga, molek juga, cuma hak ni lebih molek. Ada, tidak lagu tu. Hak ni terbaik, tak boleh nak banding. Hak lain tu tak ada baik. Kalau ada baik, Nabi suruh dah lah. Buat hak tu pun buat juga. Mestilah dia kata lagu tu. Tak ada kata lagu. Tetapi dia kata, kalau kita terjemah dengan makna yang terbaik, tak boleh nak banding hak lain. Apa sebab? Sebab dalam 2 perayaan kita ni, dia tidak lalai, tidak main suka-suka seronok saja, tidak. Dia ada ibadat. Jadi kesukaan dalam Islam, kegembiraan dalam Islam ni dia lagu tu. Dia ada unsur ibadat. Sebab tu tak boleh lawan tu hak lain. Sebab tu kita tengok kalau suka, apa-apa suka pun dia ada sujud syukur. Dia ada lagu tu. Kesyukuran tu dia ada dalam bentuk ibadat. Tidak dalam bentuk seronok. Bukan tak boleh suka, boleh juga. Tapi tidaklah kata serupa ajaran lain. Suka tu suka terlajuk lah, lupa darat orang kata.
Kalau masyarakat lain hak tidak Islam kan, suka tu suka siapa benda yang bagi kita terlarang lah, boleh dibuat. Pergaulan yang bebas lelaki dan perempuan, minum arak dan sebagainya, benda-benda macam tu biasalah berlaku. Tapi kita dalam Islam suka setara mana pun tak boleh buat benda-benda lagu tu. Tak boleh. Minum arak boleh, suka tak boleh. Lepas tu seronok siapa buat maksiat, tak boleh. Buat maksiat buat sendiri kau dalam TV kau, dalam gapo, tak boleh berlaku. Tak boleh. Dia kena ada unsur-unsur yang layak, yang sesuai dengan agama kita lah. Begitu. Sebab itu dikatakan terbaik. Itu satu perkara yang perlu kita perhatikan di sini. Yang kedua, dia sebut Yaumul Adha wa Yaumul Fitr, hari raya Adha dan hari raya Fitr. Dia sebut Adha dulu, dia tidak sebut hari raya Fitr. Apa sebab? Hak ni banyak dah, alhamdulillah kita buat hak molek-molek, sesuai hak kita buat tu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak dah. Hak orang lain buat benda-benda yang karut, kita tak buat, banyak dah. Tetapi banyak lagi perkara-perkara yang tidak berapa tepat kita buat. Sepatutnya apabila kita mengaji kena tukar. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bawa agama tu, ajaran dia tu ajaran yang jenis inqilabi. Jenis mencetuskan revolusi, perubahan besar, mendadak. Orang nak boleh terima Islam ni, dia kena sifat lagu tu, memang kena lagu tu. Dia boleh, selalu boleh berubah, setara mana pun dia boleh buat. Dia kena lagu tu sifat. Kalau tidak boleh lagu tu, boleh Islam saja, tetapi nak kata buat perubahan, buat kemajuan, bawa perubahan dalam dunia, tak boleh. Kalau tengok Nabi, lagu ni tukar tu, tak buat dah lah. Pada tu tak buat lah pokok dia. Walaupun selama ni buat, tak buat dah. Hak buatnya hak ni. Kita ni dah jauh kan, jauh daripada Nabi. Ada setengah-setengah perkara tu kita memang buat tu memang serupa dengan hak Nabi. Macam hak semaya jemaah, baca sabih hal atara, serupa tu. Sebab kita buat molek tu, memang kita buat hak tu. Orang lain mungkin tak buat. Maknanya kita lebih dekat di situ. Setengah-setengah perkara orang lain lebih dekat, kita jauh. Jadi kita nak cek lah, bila kita mengaji hadis ni kita boleh baiki. Di sini dia sebut apa, sebut adha dulu, lepas tu baru fitr. Dia sebut dalam syarah, dia pun sebut dalam kitab mana-mana pun sebut. Dia kata waqaddamal adha fa innahu al-'idul akbar, qalahu at-Tibi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan adha sebab hak ni hari raya besar. Hak lebih besarnya sebenarnya raya ni raya haji, bukan raya puasa. Itu benar. Tapi kalau kita perhati tempat kita ni, raya puasa tu jadi lebih besar. Raya puasa tu jadi lebih besar. Apa sebab? Cuti pun lama raya puasa. Dia tekan kau tu. Kalau raya haji kan dah pendek, tak ada. Hari raya yang kedua tu kerja dah kadang-kadang. Tu bukti. Padahalnya kalau kita perhatikan, mana bukti besar? Bukti besar ada dalam Quran. Fasalli li rabbika wanhar. Itu ada. Wanhar ni, kurban ni, sembelih binatang ni bila? Hari raya mana? Kalau semaya tu dua-dua hari raya tu ada. Kok kurban ni, hari raya puasa tak ada. Hari raya haji ada. Itu sah. Yang keduanya, kalau takbir tu kan, bila nampak anak bulan malam raya, takbir dah lah. Raya puasa pun takbir juga, raya haji pun takbir juga. Tapi raya puasa ni semua terima. Berhenti sekat maya lah, semaya pagi tu. Lepas tu tak ada lah.
kita buat besar setara mana pun, kita cuti lama pun, nah, tak ada dah. Orang tak takbir sekatu. Tapi raya haji tak 3 hari. Kita pun buat lagu tu kan. Tapi kita tidak sedar apa-apa. Hak mana lebih besar? Hak lebih besarnya raya haji. Sebab nak kurban tu dalam masa 3 hari tu boleh lagi. Kalau kita tidak cuti, kalau kita duk besar ke hak puasa ni, duk besar ke hak puasa ni, bermakna kita macam menghalal lah secara tidak langsung. Boleh jadi kita tidak niat gitu, tidak niat gitu, tapi kita kena sedar lah, kena sedar. Seseolahnya kita macam menyekat ataupun menghalang orang daripada buat ibadat itu. Kita tidak besar lah, tak penting, tak pandang penting benda tu. Orang nak kurban kalau kita tak cara, jadi oleh kerana tak ada cuti, jadi tak ada buat. Apa lagi, dalam mazhab Syafi'i ini, kurban itu bukan wajib. Jadi mesti molek lah. Tapi bagi setengah-setengah masyarakat hak kata wajib tu, kurban itu wajib, memang meriah. Di luar negara meriah raya haji, bukan raya puasa. Seseolahnya dari satu segi, kalau kita perhati halus molek, macam kita suka lepas bulan puasa tu kan. Hak tu yang kita buat besar sangat, kita bulan puasa tu kan moyok kan. Apabila lepas tu kat galak jadi. Suka sangat. Nak ngepah lah seseolahnya. Tak kena tu lagu tu. Macam kita berasa kesempitan, kita berasa terhimpit, kita berasa susah. Tak kena gitu. Jadi bila lepas pada tu jadi kita suka, tak kena. Hak sepatutnya nak sukanya apabila kita boleh buat kebajikan. Kebajikan tu lagu mana? Dengan kita bagi daging kurban itu kepada orang ramai. Dah boleh buat lama 3 hari. Sepatutnya kita suka kerana tu, kerana kita boleh berkorban. Kita boleh buat kebajikan banyak. Tapi tidak. Tu tak kena. Tu tak kena. Masyarakat kita kena baiki. Kena baiki hati. Tu kita tak kena. Orang lain kena. Banyak adat-adat kita disesuai dengan Islam kan. Kalau kita nak lalu, minta lalu, kita pun bokok lalu kan. Orang luar tak ada lagu tu. Tak ada. Kita betul. Hak tu sesuai dengan Quran, bukan hadis saja, Quran pun. Waqfid janahaka lil mu'minin. Kamu rendahkan sayapmu kepada orang mukmin. Sayap ni kita rendah minta lalu. Betul. Berlalu tu beradab. Kita buat. Orang lain tak buat. Kita betul. Hak kita naknya biar betul semua lah. Biar betul semua dengan hak Nabi. Jangan ada hak ni benar dia, kita kalah. Hak ni kita benar dia kalah. Tak salah tu, biar orang Islam ni biar molek belakang. Hak tu ada. Habis itu. Lepas tu ulama-ulama bincang pula sejauh mana kalau kita merayakan hari raya hak tidak Islam. Hari raya orang kafir, kita besar hari raya. Banyak tu berlaku ni. Kadang-kadang dalam ghairah, kata ghairah, nak menyatu padukan masyarakat ni, kita tak khabar. Sebab tu orang-orang agama dia kena bagi peringatan benda ni. Jangan hanyut. Orang politik nak lagu mana dia buat lagu. Politik ni tak habis, tak sub. Dan politik ni dia bersifat semasa. Agama ni sama-sama. Dengan sebab itu kita kena beringat. Bukan dalam satu mazhab, semua mazhab boleh kata lagu tu. Misalnya di sini Abu Hafs Al-Kabir Al-Hanafi berkata, sesiapa yang hadiahkan sebutir telur kepada orang musyrik pada hari raya dia kerana membesarkan hari dia, kafara billah, kafir. Bukan main. Tak boleh main-main benda ni. Kalau kerana membesarkan hari itu, kafara billahi ta'ala wa ahbata a'malahu, dia mensia-siakan amalan-amalan dia. Jadi supaya tak lekat amalan dia, supaya cuah air atas daun keladi. Lepas tu dia sebut lagi orang lain, Abul Mahasin Hasan bin Mansur Al-Hanafi. Ini orang Hanafi.
Sesiapa yang beli sesuatu pada hari raya yang dia tidak beli pada hari lain, ataupun dia menghadiahkan pada hari itu kepada sesiapa, kepada orang lain, kalau dia maksudkan memuliakan hari itu seperti mana orang kafir memuliakannya, faqad kafara, jadi kafir. Salih jadi kafir. Tapi kalau dia beli, dia maksud nak beli tu untuk nak suka-suka lah, nak sedap-sedap, lepas tu nak beri hadiah untuk kasih sayang, mengikut sebagaimana adat yang biasa, itu tidak kafir kalau tidak maksud tu. Dengan maksud nak mesra, nak muhibah, kita kata dengan maksud, kena beringat sikit lah. Kalau nak pergi mari, nak baik pun kena beringat. Kita takut dalam masyarakat ni apabila buat secara umum gitu tanpa ada pengajaran, takut dia jadi memuliakan hari itu. Sebab benda ni berlaku di luar-luar negara, berlaku. Setengah-setengah negeri tu orang Islam dia buat. Ini pengalaman ada di India lah misalnya. Dia ada hari Holi. Holi ni main sembuh warna. Siapa-siapa lalu kita kalau tak sewa kena duduk dalam bilik, duduk di rumah. Hari itu dia akan sembuh tu mana tak boleh marah. Suka-suka. Ada juga setengah-setengah orang Islam ni dia buat benda-benda gitu. Dia pergi main. Tak boleh tu. Begitu juga kalau Krismas tu kita pun pergi duduk nyanyi lagu dia juga. Itu bukan muhibah tu, lagu tu. Nyanyi lagu dia, memeriahkan. Itu telajak tu. Muhibah ni bukan lagu tu. Boleh banyak lagi cara lain boleh buat. Misalnya kalau kita backwah, kita boleh panggil dia makan. Orang kafir boleh panggil, tidak salah. Kalau dia buat jamuan, kita boleh pergi. Tapi masalah hari raya ni, agama ni, ni hak berkait dengan agama ni kena beringat sikit. Kalau tidak berkait dengan agama, lain. Majlis kita kata sukan kau gapo kau, lain. Tapi kalau hak berkait dengan agama ni tak boleh. Sebab agama kita mari nak hapuskan hak tu, macam mana kita pula pakat berhidup pula? Itu tak kena. Kena baikilah. Jadi ada ulama orang kata kalau beri itu dengan maksud nak hebah, hadiah gitu saja, kena beringat molek. Tidaklah sampai jadi kafir kata dia. Tetapi lakinnahu makruh karahat at-tashabbuh bil kafarah. Tetapi makruh, dilarang juga. Sebab apa? Sebab menyerupai orang kafir. Jadi hak molek je tak sah. Hak berkait dengan hari-hari kebesaran agama ni jangan. Tak sah. Takut-takut tergelincir pergi ke situ. Kadang-kadang kita buat rumah terbuka, rumah gitu gini kan. Jadi takut jadi telajak tu lah. Apabila kita pergi dalam majlis dia buat benda lain, kita pun dah jadi dua buat juga. Tapi kadang-kadang hak ni dia lepas daripada hari tu jauh dah, sebulan tu dia ada lagi lagu tu. Kalau lagu tu mungkin lain lah. Tapi kena ingat molek tu. Dari segi niat tu, adakah untuk membesarkan? Kalau dengan maksud membesarkan, memuliakan hari itu, memeriahkan hari itu, dengan maksud tu, jadi kafir. Bukan sesuatu mazhab kata lagu, mazhab Syafi'i pun lagu tu. Jadi kena beringat molek. Tapi kalau tidak maksud tu, dengan maksud nak muhibah hati kita tu, dan tidak terlibat dalam upacara dia gapo-gapo, itu pun tak molek juga. Pasal serupa, jadi serupa kita dengan dia. Hak moleknya kita tak usah terlibat. Kalau kita nak muhibah, buat program lain. Bukan tak boleh, buat cerita lain, masa lain, tak usah berkenaan dengan hak. Sepatutnya mana dia kena tegur dalam masyarakat ni. Tegur. Kalau tidak dia jadi hanyut, dia terlalu leka sangat, dia terlalu gairah sangat nak baik tu. Habislah situ. Lepas pada tu
Lepas tu dia sebut hak saat ni kan, dia sebut lagi contoh-contoh. Bukan hak kafir saja, hak mengaku Islam ni pun ada juga pada upacara-upacara dia. Misalnya pada hari Ashura, serupa dengan puak-puak Khawarij. Kalau suka, kalau menyatakan sedih pada hari Ashura tu, itu Syiamir Rawafid pula. Itu alamat puak-puak Syiah pula. Jadi kita tak boleh terlibat. Kalau pada hari itu dia pakai pakaian hitam, kita tak boleh pakai hitam. Jangan pakai. Beri serupa dengan dia. Jadi bukan hak kafir saja, hak golongan sesat pun kita tak boleh serupa. Golongan sesat pun kita tak boleh serupa. Dia kata fal aula tarkuhuma, kerana ini termasuk dalam bid'ah asy-syani'ah, bid'ah yang keji. Setengah-setengah tempat tu tak ada benda ni, kata dia. Orang Mekah tak ada, kata dia, alhamdulillah dia tak cara benda-benda ni. Tapi Ibnu Hajar kata benda-benda ni Mesir ada, kata dia. Sebab Mesir tu, kata dia, sebab ramai daripada penduduk dia tu dia buat serupa dengan puak-puak Yahudi dan Nasara dalam perayaan-perayaan. Dia ada benda-benda gitu. Sebab itulah Ibnu Amiril Hajj dalam madkhal dia bantah keras perkara ini, dan dia sebut benda contohnya benda-benda gini tak boleh. Lepas pada tu, oleh kerana pengarang ni dia orang India, dia sebut juga orang-orang Islam India juga kadang-kadang buat serupa dengan orang-orang agama lain. Hak tu pun tak boleh juga. Hak tu pun tak boleh. Mana-mana pun tak boleh. Agama apa pun tak boleh kalau berkait dengan agama. Hak berkait dengan agama ni kita tak boleh lah, kita tak boleh bertolak ansur lah. Jadi kalau dia ajak, kita kata tak boleh. Agama kita kata tak boleh. Serupa dengan kurban, kita nak beri kah dia? Tak boleh. Serupa dengan kurban, daging kurban. Serupa dengan zakat, kita buat tu kan. Kalau nak beri pun hak lain, itu pasal ini berkait dengan agama. Agama ni walaupun dalam bentuk sembelih binatang, walaupun dalam bentuk perayaan suka pun, itu ibadat. Agama zakat itu walaupun dalam bentuk pitih bui, ibadat. Ibadat tu tak boleh bercampur gaul dengan kafir, tak boleh. Kalau nak juga buat hak lain, program lain. Kita tidak bantah tu, boleh lah. Nak suruh ada perpaduan, nak suruh ada muhibah, boleh. Buat masa lain, dalam bentuk lain. Dalam bentuk lain. Kemudian bab waktu keluar untuk sembahyang hari raya. Bilakah waktunya? Kesimpulannya, waktu keluar sembahyang hari raya ni juga ada khilaf. Tapi khilaf tu tidak banyak lah. Kebanyakan ulama mengatakan mulai awal. Tetapi dalam mazhab Syafi'i dia ada beza di antara raya puasa dengan raya kita panggil raya haji. Raya puasa dengan raya haji. Sebab kalau raya haji itu memang digalakkan awal. Sebab apa? Orang nak kurban, orang nak apa. Tapi raya puasa tak apa kalau lewat sikit pun. Lewat sikit pun janganlah lewat benar. Sebab apa? Sebab sahabat ni kita tengok dalam hadis ini, Abdullah bin Busr, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pernah pergi keluar sembahyang hari raya Fitr ataupun hari raya Adha, dia bantah. Sahabat dia lagu tu. Sahabat biasa pun, tidak dikenali sangat pun, dia kalau buat tak serupa dengan hak Nabi, dia akan tegur selalu. Begitulah naknya. Hak berkenaan dengan agama ni, kalau tak kena, tegurlah selalu. Dan orang hak kena tegur tu, dia kena faham lah, jangan marah. Jangan pula marah, tak boleh. Sebab ini berkait dengan agama. Dia tegur. Apa lambat tu iman? Dia kata kita dulu masa ni susah dah ni, kata dia. Maknanya dia tidak suka. Walaupun kalau nak kira dari segi waktu dia tu memanglah luas. Semua kata begitu. Luas. Kalau selagi tak gelincir matahari, tak boleh lah. Luas. Tetapi hak dari segi hak Nabi buat semuanya masa mana? Awal. Sebab itulah dia bantah. Dia bantah. Dia kata waktu ni hak perawi ni hak ambil daripada dia, iaitu Yazid bin Khumair, yang
menceritakan peristiwa ini. Dia kata kita dulu pada masa ni selesai pada masa mana? Pada waktu orang sembahyang duha, dia awal waktu dia. Masa tu. Itu makna tasbih. Tasbih tu bukan makna sembahyang tasbih ataupun bukan makna waktu tasbih waktu tu orang tasbih. Di sini maksudnya sembahyang pada waktu tu, iaitu sembahyang duha lah. Apabila matahari itu naik sikit dalam segala naiknya, maka masuk dalam waktu dia tu. Jadi waktu tu sembahyangnya. Dan pada hari raya puasa tu, dia adalah hak disebut tu, disebut dalam kitab-kitab, iaitu hak moleknya kalau raya puasa tu, sebelum pada kita pergi tu kita makan. Kita makan. Mana sebagai menunjukkan pagi tu mana kita tidak seperti hak sebelum pada tu. Tidak seperti hak sebelum pada tu selama sebulan tu kita tak makan semua kan. Hak ni kita pergi. Sebab apa? Sebab kalau kita pergi dalam keadaan tidak makan, mungkin kalau sembahyang tu lewat kalau kita kata, jadi nampak macam keadaan berpuasa. Hak naknya muka hari Yaumul Fitr, hari berbuka dah hari tu. Hari tak puasa dah. Buatlah cara tak puasa. Dan hari raya haji tu, hari raya kurban, orang panggil juga hari raya Adha tu maknanya kurban. Hari raya haji ni sebab orang buat kerja haji tu, buat kerja haji tu pada hari yang ke-10 tu lah hari rayanya. Hari yang ke-9 tu perkumpulan besar di Arafah tu. Dan itu satu kejayaan. Lepas pada hari tu juga sukalah, seronoklah sebab telah buat satu ibadat yang besar dan kemuncak dianya pada hari yang ke-9. Lepas pada tu rayalah. Sebab tu kita tidak buat, tak pandai besar tu, tak pandai penting tu raya haji ni, sebab kita kira hak tu berkait dengan orang haji, lebih berkait dengan orang haji. Padahal tidak begitu. Tok haji tu haji. Apa lagi, ada haji lagi, ada kurban lagi, 3 hari lagi, banyak perkara tu. Sepatutnya kita faham gitu. Ni tidak, kita faham lebih berkait dengan orang haji, jadi kita tak ada kena-mengena. Padahal tidak begitu. Hari raya haji tu pula yang disuruh cepat sembahyang tu apa sebab? Sebab kalau selagi tak sembahyang tak boleh. Kena sembahyang dulu kira-kira barulah kurban. Barulah kurban. Jadi kalau kita pelambatkan, menyusahkan orang. Dia jadi panah kalau dia gitu gini macam-macam. Selain daripada tu, memang sunat pun apabila kurban tu, lepas pada tu kita makan hak tu. Kalau lambat-lambat lapar, menyusah pun menyusah. Itu sebabnya nak suruh rasa daging kurban itu. Dan dapat bagi dengan segera kepada orang-orang yang memerlukan. Dapat bagi dengan segera. Itu sebab disuruh pagi. Sebab kalau lewat, kalau tempat tidak biasa tu lambat benar lah nak melapah nak berapa tu. Itu tujuan dia. Dan ini berkenaan dengan waktu keluar untuk pergi sembahyang hari raya. Jadi hadis yang diamalkan sini saja menunjukkan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu buatnya, iaitu awal. Tak kira raya puasa ke ataupun raya haji. Sembahyangnya itu molek pada awal waktu. Begitulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Lepas pada itu al-khurujin nisa fil 'id. Orang-orang perempuan keluar pada hari raya walaupun dia tidak boleh sembahyang. Molek juga keluar. Dia dapat keberkatan untuk memeriahkan suasana. Apabila dia pergi ke tempat tu dapat doa. Ini menunjukkan bahawa doa, kita duduk dekat orang-orang yang berdoa tu, umum tu, dia ada kesannya kepada kita. Ada kesannya kepada kita. Dan orang-orang perempuan ini, walaupun dia tak boleh sembahyang, doa tu boleh. Sebab dia boleh ikut sekali. Menyaksikan kebaikan, berzikir, kamu boleh. Cuma sembahyang saja tak boleh. Ini riwayat Ummu Atiyah. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kami orang perempuan tua-tua ni buat keluar. Hak sekala duduk dalam rumah tak tubik pun suruh buat keluar kalau pada hari raya. Ada orang tanya, orang perempuan yang mari kotor lah ke mana?
Dia kata biar dia pergi duduk tempat molek tu, menyaksikan suasana yang baik dan mendapat keberkatan doa orang-orang Islam. Dia boleh duduk di situ, tak semayang. Ada seorang perempuan kata, dia kata, wahai Rasulullah, kalau tak ada pakaian lagu mana? Kalau perempuan tu tak ada pakaian, dia tanya, kalau tak ada pun, Nabi SAW kata, orang lain kena bui ke dia, bui pinjam ke tak apa, biar dia boleh pergi. Maknanya cara agama benar tu suruh begitu. Ini nak suruh meriah, nak suruh meriah. Jadi meriah ni tidak semesti dapat buat segala-galanya. Orang kata supaya kita jemput orang lah, untuk walimatul urus, kita kata untuk keduri kahwin, dia tak boleh makan darah tinggi. Tapi kalau dia tidak meriah juga, tak boleh buat belakang pun, kalau boleh sebahagiannya pun tak apa juga. Hak ni pun lagu tu, walaupun tidak boleh semayang, tapi benda lain boleh juga buat kan. Walaupun hak tu tidak boleh buat, walaupun asal ajaknya kenduri tu nak suruh makan lah, tapi dah sakit orang-orang, kebaikan lain tetap ada. Jadi meriah juga dengan sebab dia pergi tu. Jadi meriah juga. Nabi SAW suruh bui pakaian kepada dia. Jadi bui itu sebagai pinjam lah. Ada setengah ulama mengatakan bui pakai ni, dia tu kalau kain dia tu besar, kain selimut besar, dia selimut waktu tu pergi. Itu maksud di sini. Kalau dia tak ada kain, tak boleh nak bui suku lah, mana boleh selimut, pergi segala tu pergi. Makna ini cara suruh benar ni, agama benar ni. Begitu keadaan. Lepas tu riwayat daripada Ummu Atiyah lagi super tu juga. Nabi SAW kata, cuma dalam riwayat ni dia ada lain sikit daripada hak tadi. Dia kata orang mari kota tu dia kena duduk jauh lah daripada tempat orang semaya tu, duduk suku lah, jangan dia duduk sekali juga. Jadi susah. Dah dia tidak nak semaya, duduk suku lah. Bukan maknanya di situ tak boleh orang mari kota ni nak duduk situ, tak. Sebab di sini musalla ni bukan masjid. Musalla ni bukan masjid, padan tu tak apa orang mari kota pun. Tapi apa yang Nabi suruh duduk suku ni? Dia bukan dia tidak nak semayang, menyusahkan lah. Jadi ganggu pula orang nak semayang. Dia duduk suku lah. Bukan makna kerana dia tak boleh duduk di tempat tu, tidak. Kalau masjid, lagu mana pula? Masjid tu ada khilaf lah. Kalau mazhab Syafi'i memang tak boleh, orang mari kota. Tapi kalau mazhab Imam Bukhari tak apa, duduk dalam masjid. Cuma kena jaga, jangan beri tumpah lah kursi. Hak taksirnya cemar. Hak tu maksudnya taksir cemar. Kalau terpelihara tak apa. Tapi dalam masjid tu supaya juga orang nak semayang. Jadi kalau dia masuk duduk sekali menyusahkan, nak tobek pula tu susah. Main dengan orang ramai, baik duduk suku selalu senang. Tak usah masuk dalam masjid. Tapi pergi juga. Mana Nabi SAW nak keluar ramai-ramai orang Islam. Itu penting dari segi masyarakat ni penting. Masyarakat ni kalau kita nampak pokok kita ramai, dia jadi suka, kita berasa hebat, kita berasa bersemangat. Dia itu dari segi kemasyarakatan. Sebab itu Nabi SAW ni dia ajar benda-benda, unsur-unsur yang menguatkan masyarakat, yang menjalinkan rasa kasih sayang, kemesraan satu sama lain. Dia cukup itu. Kalau kita perhati dalam syariat ni, memang nampak. Jenis agama masyarakat, bukan jenis agama seorang dah. Agama Islam ni agama masyarakat. Kita boleh kata agama Islam ni agama antarabangsa. Sebab ada juga agama-agama ni yang tidak antarabangsa, untuk sebangsa. Seperti Yahudi tak boleh, dia kena buat dia. Seperti Sikh misalnya, tak boleh, dia kena bangsa dia, bangsa lain tak boleh. Tu agama kebangsaan orang faham. Adapun Islam ni agama antarabangsa. Begitu. Dan agama masyarakat. Sebab itu dari segi ibadat, dari segi apa-apa, dia jaga benda masyarakat. Fasalli li rabbika wanhar. Salli isyarat kepada hubung dengan Allah, berhubung dengan Allah. Wanhar isyarat kepada berhubung dengan masyarakat. Dua perkara tu. Itulah ajaran Islam. Rekah cerita ni waktu. Fasalli, hubungan dengan Allah kena terjalin, jangan putus. Wanhar, hubungan dengan manusia jangan putus. Hubungan dengan manusia ni kemudian kurban itulah
pengorbanan kita. Hak tu dalam bentuk simbol, dalam bentuk syiar. Hak naknya pengorbanan dalam segala-galanya. Pengorbanan tu untuk siapa? Untuk masyarakat. Semaya jemaah ramai juga. Jenis ramai-ramai. Semaya raya ni ataupun hari raya ni lebih besar lagi. Setahun sekali. Hak tu seminggu sekali. Hak semaya jemaah, hak tu pun jemaah juga. Masyarakat juga. Jenis masyarakat. Kalau seorang dia tak boleh duduk sana, suruh dia kau supaya beranak pinak. Masyarakat lah tu. Masyarakat. Sebab tu agama ni agama masyarakat. Bukan agama individu, agama seorang. Ada juga agama setengah-setengah agama tu dia molek alah keseorang. Alah agama tu tidak molek. Kita tidak gitu. Alah agama tu molek. Dia kalau nak gapo-gapo alah seorang tu molek. Duduk seorang tapa dalam bukit tu. Betul molek. Kita tidak lagu tu. Kalau nak paling tinggi, kalau tapa orang panggil, kalau nak kata ada pun ada lah. Tapa dalam masjid, etikaf kita panggil. Etikaf tu lah ada. Tak ada pasal duduk dalam bukit tak mandi ke apa. Dia suruh mandi sebab nak jaga masyarakat tu. Suruh mandi. Sebab tu sunat mandi hari raya ke apa, hari jemaah. Ada berlaku benda tu. Sebab apa? Nak jaga masyarakat. Kalau kita seorang memang tak perlu cara tu. Kalau tengok sini, perempuan tu tidak nak pergi sembahyang, dia ada maksud lain dalam masyarakat tu. Tapi dalam riwayat ni dia kata tak ada sebut pakaian, dia tak ada sebut. Lepas tu riwayat daripada perempuan ada sebut supaya tu jugalah. Mana ada sebut pula selagi tu dalam riwayat selagi tu berkenaan dengan pakaian tu ada sebut. Kemudian riwayat daripada Ummi Atiyah lagi, daripada Hafsah binti Sirin. Riwayat ni ada Muhammad bin Sirin riwayat, ada adik-beradik dia Hafsah namanya yang riwayat. Daripada Ummi Atiyah juga, dia kata kami diperintahkan. Lepas tu lain-lain itu serupa dengan sebelum pada ni lah. Dan perempuan hak mari kota tu duduk di belakang orang ramai. Mereka bertakbir bersama orang. Boleh takbir? Takbir bersama orang ramai. Jadi takbir ni mana? Takbir tu lah tengah jalan, lepas sembahyang, di pasar, duduk mana-mana bersorang, ramai-ramai takbir. Takbir. Molek takbir. Perempuan pun takbir juga. Janganlah deras sangat. Padan dengan dia lah. Padan dengan dia. Tapi takbir tu ada. Itu di antara ibadat pada hari raya. Mereka takbir sekali dengan orang ramai. Masalah takbir ni, takbir kalau orang lelaki dengan mengangkat suara lah, derah. Dengan mengangkat suara. Orang perempuan pun derah sikit lah. Tidaklah kau benar seorang. Kalau sama-sama dia, begitu. Hak ni kebanyakan ulama kata lagu itulah. Kecuali Imam Abu Hanifah. Sebab tu kalau kita duduk dalam masyarakat mazhab Hanafi kan, tak ada meriah raya. Tak ada takbir. Senyap takbir. Sebab itu anak murid dia dua orang, anak murid dia besar. Tak pakai buah tu guru dia. Anak murid dia tu serupa dengan orang lain. Dia kata kena derah juga. Derah. Moleknya tu derah. Barulah nampak syiar itu. Ini pun riwayat daripada Ummu Atiyah lagi. Rasulullah SAW bila pergi ke Madinah, dia kumpul orang. Lepas tu hantar Sayyidina Umar. Sayyidina Umar beri salam, kami jawab salam dia. Lepas tu dia kata, aku ni wakil, utusan hak Nabi kirim suruh mari kepada kamu. Gapa dia hak Nabi suruhnya? Dia suruh kalau 2 hari raya dia suruh hak keluar. Hak mari kota, anak dara, hak haji tubik pun suruh tubik. Suruh tubik hari itu. Dan Nabi SAW perintahkan jemaah ni tak wajib atas kami. Yang ni orang perempuan. Orang perempuan ni tak wajib. Hadis inilah pegangan di antara orang yang mengatakan jemaah ni tidak wajib kepada orang perempuan. Hadis inilah pegangan dia. Dan Nabi SAW melarang kami daripada mengikuti jenazah. Orang usul pergi kubur tu tak payah. Orang perempuan tak payah. Ni dia larang. Walaupun ada dalam riwayat yang lain, ada juga perempuan boleh pergi. Maknanya dia larang dia takut. Takut benda-benda tak molek lah. Berlaku perkara-perkara yang tidak molek. Kemudian babul khutbah. Bab khutbah. Ini khutbah hari raya tu lah. Khutbah hari raya tu. Yang ni selepas sembahyang. Sekarang tu dulu. Allah.